Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekawanan saudara mara semua, jumpa lagi dengan channel Asir Lover. Jadi hari ini topik kita adalah belajar sejarah yang tak lengkap. Jadi maksud saya di sini adalah apabila kita nak belajar topiknya tentang Kesultanan Johor Pahang Riau Lingga, apabila kita nak belajar tentang Kesultanan Johor Pahang Riau Lingga tapi cuma terfokus sama satu daerah, maka kita akan jumpa dengan beberapa poin-poin penting dalam sejarah yang terpaksa disamarkan, yang terpaksa disembunyikan, sehingga akhirnya membuat kita menjadi tak faham sejarah Johor Pahang Riau Lingga. Jadi saya buat video ni kerana saya masih terfikir apa yang disebut oleh Profesor Mak Rofah, bahawa pihak Johor ataupun pihak Johor Pahang Riau Lingga adalah pihak yang berkhianat. Dia selalu nyebut macam tu. Dalam macam setahun setengah atau 2 tahun yang lalu. Agaknya Profesor Mak Rofah sekarang tak terfikir macam tu lagi. Jadi pertama, bagi saya, orang Kepulauan Riau, kita dekat orang Kepulauan Riau, kalau kita nak belajar tentang sejarah Riau Lingga, maka kita akan secara tak langsung, otomatis kita akan belajar tentang sejarah Johor Pahang Riau Lingga. Apabila kita hanya belajar dari satu sumber yang ada di Kepulauan Riau ini, maka kita tidak akan mendapatkan satu informasi sejarah yang lengkap. Okey, saya beri contoh. Misal kita belajar tentang satu momen sejarah Johor Pahang Riau Lingga tentang Sultan Mahmud mangkat di Julang. Dekat situ kita akan memandang bahawa Sultan Mahmud sudah zalim sehingga Laksmana Bintan ada kebenaran untuk melakukan tindakan balas dendam kerana isteri beliau kena hukum oleh Sultan. Sedangkan dari pihak Malaysia pula, apabila memang hanya belajar dari satu sudut pandang Malaysia istilahnya, dengan orang budak-budak sekolah dekat Pahang, dekat Johor misal, dia belajar sejarah, akhirnya timbul rasa macam orang Bintan jahat, orang Bintan membunuh Sultan, orang Bintan lah yang bertanggungjawab menghancurkan Kesultanan Johor Pahang Riau Lingga. Padahal pada masa itu Bintan adalah Johor Pahang Riau Lingga. Jadi pada masa itu bukan membuat satu daerah yang lepas tu menghancurkan satu daerah lain. Johor Pahang Riau Lingga, di dalam tu berbagai macam negeri dan termasuk di dalamnya adalah Bintan. Disebut namanya Laksmana Bintan kerana lahirnya dekat Bintan. Laksmana Bintan berkhidmat kepada Kesultanan Johor Pahang Riau Lingga. Jadi saya harap budak muda nanti di masa depan, dari hari ke hari mulai belajar ni macam dari dua sisi. Dia misalkan budak Kepulauan Riau, dia juga akhirnya membeli buku yang ditulis oleh sejarawan dekat Malaysia. Budak Malaysia juga macam tu. Dia akhirnya membeli buku yang ditulis oleh sejarawan dari Kepulauan Riau ni, sehingga dapat terjalin satu pemahaman bahawa tak macam ni. Apa yang disebut oleh Profesor Mak Rofah. Jadi saya yakin Profesor Mak Rofah ni belum pernah datang ke Kepulauan Riau. Dan saya yakin Profesor Mak Rofah ni pun sebenarnya tak tahu mana yang Kepulauan Riau dan mana yang Riau. Dan saya yakin Profesor Mak Rofah ni belum pernah datang ke Pulau Penyengat, belum pernah datang ke Pulau Bintan, belum pernah datang ke Daik, tengok Gunung Daik. Saya rasa belum pernah. Agaknya dengan sekarang akhirnya banyak video tentang Gunung Daik, barulah beliau tahu bahawa Gunung Daik itu dekat sini-sini. Tapi beliau macam satu fakta sejarah tu, macam beliau langsung telan mementah dan mengatakan bahawa Johor Pahang Riau Lingga adalah pengkhianat. Jadi Hang Nadim tu orang mana kalau bukan orang Johor Pahang Riau Lingga? Lepas tu Raja Haji Fisabilillah orang mana kalau bukan orang Johor Pahang Riau Lingga? Jadi sangat tak adil apabila langsung nuduh Johor Pahang Riau Lingga adalah pengkhianat. Kalau nuduh tu berarti nuduh kepada Sultan Mahmud III, langsung nuduh kepada Sultan Mahmud II, langsung nuduh kepada Sultan Mahmud I, yang Sultan Mahmud Melaka, Sultan Melaka terakhir pada masa tu. Tarik lagi ke zaman Melaka. Jadi Johor Pahang Riau Lingga adalah penerus daripada Melaka itu sendiri. Dekat utara sana, penerus daripada Melaka itu sendiri kerana anak daripada Sultan berpindah ke dua mata angin, utara dan selatan. Selatan menjadi Johor Pahang Riau Lingga dan ke utara menjadi Perak. Dan Perak berkoalisi dengan kawasan Kelantan, Perlis, Kedah, Patani, yang akhirnya harus berhadapan dengan musuh yang kuat di utara sana, terutama tekanan daripada Portugis, Belanda dan Inggeris juga. Akhirnya lepaslah Patani yang kita tahu sama. Sedangkan dekat sini, sebelah Johor Pahang Riau Lingga, tambah pula dengan Selangor sendiri, akhirnya kita bermasalah dengan Belanda. Kerana Belanda dah kuat dekat Batavia sana, atau Batavia yang sekarang dikenal dengan nama Jakarta. Jadi Belanda ni pada zaman dulu bukan hanya kuat secara macam
kuat kerana orang Belanda datang dari Belanda sana, datang ke sini dengan militernya. Tapi memang Belanda pada masa tu banyak orang-orang Belanda yang bukan lahir dekat Den Haag, lahir dekat Amsterdam, bukan orang Belanda yang betul-betul Belanda, tapi banyak orang Nusantara yang berbaju Belanda, berhati Belanda, tapi muka dia adalah muka orang Nusantara, lahirnya dekat Nusantara, nenek moyang dia juga orang Nusantara, tapi berpihak kepada Belanda. Dan itu yang dihadapi oleh Johor Bahang Riau Lingga, dan itu susah payah Johor Bahang Riau Lingga untuk melawan itu. Jadi kalau disebut akhirnya dengan semena-mena je yang mengatakan Johor Bahang Riau Lingga adalah pengkhianat, memang ini saya rasa macam saya adalah seorang yang sangat, saya katakan saya kagum kepada Profesor Mak Rofah. Satu, lepas tu beliau bercerita tentang sejarah Turki Utsmani, kejayaan Islam dekat Sepanyol ataupun Andalusia. Saya sangat kagum pada beliau masa beliau bercerita itu. Tapi 1 tahun setengah atau 2 tahun yang lalu, masa beliau mengatakan bahawa pihak yang berkhianat dalam sejarah Melayu adalah Johor Bahang Riau Lingga, kata dia kan. Lepas tu merendahkan Tun Sri Lanang pula, padahal Tun Sri Lanang lahir tidak di zaman Portugis datang nyerang Melaka. Bukan Tun Sri Lanang penyebab Melaka jatuh ke tangan Portugis, dan bukan Johor Bahang Riau Lingga penyebab Melaka jatuh ke tangan Portugis. Kerana Tun Sri Lanang tidak ada di zaman Portugis. Johor Bahang Riau Lingga belum wujud pada zaman Portugis nyerang Melaka. Okey, jadi akhirnya dari awal saya kagum kepada Profesor Mak Rofah. Apabila beliau menyebut Johor Bahang Riau Lingga adalah pengkhianat, saya timbul benci kepada Profesor Mak Rofah pada masa itu. Sekarang, akhir-akhir ini saya mikir, saya timbul kesian dengan Profesor Mak Rofah. Kenapa? Profesor Mak Rofah tak tahu sejarah Johor Bahang Riau Lingga sebenarnya, kerana sejarah yang beliau dapat hanya terkungkung di pemahaman sejarah, buku-buku sejarah yang ada dekat Malaysia. Kena tak lengkap apabila tak ada buku sejarah yang dari Kepulauan Riau. Macam tu juga kami akan terkurung apabila hanya belajar buku sejarah dari buku sejarah Kepulauan Riau. Kami harus belajar dari buku sejarah Malaysia juga. Begitu juga orang Malaysia harus belajar buku-buku sejarah yang ada dekat Kepulauan Riau sini. Jadi dah banyak sekarang, alhamdulillah, dah ada cerdik pandai kita dekat Kepulauan Riau ni yang juga nulis buku sejarah Persemendaan Melayu Bugis, juga sejarah Johor Bahang Riau Lingga apa semua. Saya harap buku-buku macam ni macam bertukarlah. Orang Malaysia baca buku dari Kepulauan Riau dan orang Kepulauan Riau baca buku dari Malaysia. Jadi sebab tu channel ni berusaha untuk mempersatukan persepsi dulu antara orang Malaysia dan orang Indonesia, antara orang Kepulauan Riau dan orang Johor Bahang. Jadi harapan saya jangan, maksudnya generasi muda ke depan nanti jangan sampai belajar sejarah tu terkurung di satu sudut pandang kenegaraan. Kalau kita nak belajar sejarah Melayu, kita keluar dari kotak negara ni dulu, kerana kita tengok satu peristiwa di mana Indonesia dan Malaysia tu belum wujud, belum dibuat. Kita baca sejarah di mana seluruh negeri-negeri Nusantara terkait dengan satu sultan yang sama. Macam tu. Baik. Jadi malam ni, malam 5 liko, sebenarnya saya nak membuat dah berapa? 8 minit ke buat. Saya nak membuat video 5 liko, katakanlah ni bonus. Okay? Saya nak menunjukkan situasi malam 5 liko kita dekat Dabuk Singkep Kepulauan Riau ini. Jadi sekali lagi macam tu, harapan saya Profesor Mak Rofah, kalau Profesor Mak Rofah datang ke Kepulauan Riau, insyaAllah, saya nyebut tadi saya kagum kepada Tuan. Lepas tu saya timbul benci kepada Tuan. Akhirnya sekarang saya timbul kesian kepada Tuan. Kalau Tuan datang ke Pulau Penyengat Kepulauan Riau, saya akan bawa Tuan ke makam Raja Haji Fisabilillah. Saya akan bawa Tuan ke Gunung Daik. Saya akan bawa Tuan ke Pulau Bintan untuk tengok apa yang Tuan pernah katakan bahawa itu adalah pengkhianat Melayu. Baiklah, lepas ni langsung je kita tengok suasana malam 5 liko dekat Dabuk Singkep Kepulauan Riau. Salam dari kami Melayu Kepulauan Riau Indonesia, dari Dabuk Singkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjalan dekat kawasan Kampung Boyan Dabuk Singkep. Kita tengok pelita kanan kiri. Jadi ni malam 5 liko atau malam 25 Ramadan. Jadi malam 25 Ramadan kita nyebut malam 5 liko. Malam 26 Ramadan kita nyebut malam 6 liko. Lepas tu malam yang paling ramai, paling banyak dipasang pelita adalah malam 27 Ramadan atau malam 7 liko. Okey, budak-budak tengah main dekat surau. Kita jalan pelan-pelan kawasan Kampung Boyan
Ini dekat rumah Purnama sebenarnya, tapi tadi saya pergi ke rumah Purnama tak ada pula. Jadi nanti akan ramai dua malam lagi, terutama pada malam 7 liko akan ramai. Jadi macamlah suasana ada. Bonus sikit untuk video awal tadi. Jadi posisi kami di Pulau Singkep, Lingga, Kepulauan Riau. Baiklah, kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.